Hai semua, selamat pagi. Okey, kalau pagi selamat pagi, kalau anda tengok waktu petang, saya selamat petang. Kalau anda tengok waktu malam, selamat malam. Okey. Okey, fine. Okey, hari ni adalah hari Minggu. Hari ni adalah hari Ahad. Jadi, bila tengok hari Ahad, graf tak akan bergerak. Okey, hari Sabtu dan hari Ahad memang cuti. So tak bergerak So hari ni saya nak tunjuk, nanti orang cakap kat saya pula kecam-kecam lah tunjuk pun dia dah tunjuk kan. Okey okey. Saya nak tunjuk macam mana saya boleh dapat income dengan forex ni pada waktu pagi. Waktu pagi. Dia ada banyak teknik Pagi lain, tengah hari lain, malam lain. Okey, dia tak sama. So, yang waktu pagi ni, biasanya waktu pagi Malaysia pukul 8, 9, 10, 11. Macam tu. Waktu tu memang dia selari. Dia ikut satu arah. Okey, contoh macam dekat sini Tengok dia naik. Dia naik sini ke sini. Alah, saya tak boleh. Okey, contoh pakaian ni. Dari sini nampak tak? Ke sini, satu arah. Okey, tarik balik. Kat sini. Nampak tak dia turun satu arah. Tapi kan kita boleh dapat profit. Satu arah. Pergi lagi kat belakang. Yang ni something saya tak pasti sebab apa. Biasanya ada news kat sini. Okey. Pastikan bila kita trade tu bukan waktu news. Okey, kadang-kadang pagi-pagi ada news. Sini ke sini arah kecil tak banyak. Tapi memang setiap hari kita boleh dapat. Okey. Ini contoh sini ke sini. Satu arah. Tapi kalau macam ni tak ada rezeki bagi saya tak. Okey. Overall ni macam ni menaik. Okey, dapat. Macam ni. Ni pun best juga. Ni pun menaik. Kita untung tak nampaklah besar tapi memang constantly kita boleh dapat setiap hari. Contoh kat sini. Okey. Fine. Macam mana nak trade kan? Ya Allah, saya minta maaf dah tak boleh nak edit ni. Saya tak malas nak edit dah. Okey. Saya akan pakai indicator World Legend Band. Okey, dekat BB tadi sebut BB nampak dia dah ada 3 line. Okey, line atas, line tengah, line bawah. Okey. Senang saya bagi. Ni untuk newbie kalau orang yang dah lama-lama tu saya minta maaf lah. Okey. Macam mana kita nak guna masa bila kita nak dapat untung? Saya tak pakai ni. Sekarang ni kalau tengok kat atas tu ni, ni H1 kan? Saya tak pakai H1. Saya pakai dekat M15. Nak pakai M5 pun boleh. Pakai M5 pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Cuma M5 ni dia pergerakan dia cepat sikit lah. Kalau M5 kan, dia saya akan trade based on candle mana yang terjah keluar daripada BB. Kalau dekat M5 ni, candlestick ni dah keluar daripada BB. Bila dia keluar ke BB, saya akan buy. Masalah dia turun. Okey, bila dia turun, bawah kena BB yang tengah ni, kena line tengah ni, saya akan consider untuk cut loss. So dekat M5 memang untuk teknik ni bagi saya tak kena. Saya kenakan dengan M15. Okey, saya buka M15. Okey, M15 macam ni. Pagi Malaysia waktu pukul 8, 9, 10 tu standby lah. Pagi Malaysia waktu 8, 9, 10 tu standby. Tapi dekat MT4 ni bukan time Malaysia. Kalau anda boleh jawab, anda teka sendiri time mana. Pandai-pandai dah cari. Okey, saya tak nak jawab untuk tu. Alright. Dekat sini dia ada sideway. So tak apa. Waktu ni kita stay je kat sini. Nampak tak dekat sini candlestick ni keluar pada BB. Tak nampak saya besarkan. Okey, saya besarkan. So, nampak tak? Yang ni dia keluar pada BB. Right after dia dah keluar pada BB, saya akan tekan buy.
Okey. Contoh saya tekan buy. Kenapa saya keluar? Okey. Contoh saya tekan buy dekat sini. Saya akan dapat profit banyak ni. Okey, sini tengok belah kanan sekali. 178935. Okey, 1789 lah 35 tu abaikan dulu. Nak simple matematik, nak buat calculation kan. Saya ambil 1789 contoh. Dia naik ke atas ni. Apa tu? 1789 1792 lebih kurang dalam 40 pip ke? Kurang dalam 30 pip kita dah dapat kan. Lebih kurang kira dah sendiri. Berapa banyak pip ni kita boleh dapat. Okay. So nanti ada tanya kat tak betul ke nak close sampai takat tu kan. Okay, pakai macam ni. Kalau kita tak confident bila kita nak close, kita pakai nama dia ni. Apa nama dia ni? Fibonacci. Nampak F kat hujung belah kanan tu. Okay, jangan tekan dekat situ, tapi tekan dekat ruang lain. Contoh tekan dekat sini. Tarik. Okay. Okay. Yang ni, yang kosong ni, letakkan dekat bawah. Anda tengok atas belah skrin yang belah kiri tu, anda akan nampak lah. Saya letak dekat bawah, dekat ekor dia. Dekat ekor ataupun orang panggil shadow. Kemudian ada 3 titik kan. Titik yang atas yang 100 ni. Ini 100 ni. Kalau kita turun ke bawah, maksud kita nak sell. Kalau kita tarik daripada atas ke bawah, maksudnya kita nak buy. Yang 100 ni kita letak betul-betul atas kepala yang keluar tu. Okay. Dekat sini kita boleh nampak kat mana kita nak close. Kita target dulu dekat 161. 161. Kalau 161 kita close, kita dapat dekat-dekat dengan lebih kurang dalam lebih kurang dalam 4 pip macam tu. Lebih kurang dalam 4 pip. Kalau 4 pip kita tak $1, kita dapat $4. Okay. Sorry. Lot tu bergantung kepada anda punya capital, equity anda. Jangan tamak sangat. Kalau anda masuk $100, letaklah $1. $1 anda dapat dah berapa kat situ kan. Contoh dekat sini dia naik sampai kat 423 contoh 1791. Okey, 1791. Okey, kalau anda tengok saya punya saya punya Fibonacci ni, dia dah letak value kat situ. Fibonacci ni simple je. Anda tekan kat sini lama sikit, tekan pensel tu. Okey, siapa nak tiru boleh tiru saya punya. Saya tengok scroll down kat bawah tu. Nampak level tu? Okey. Satu level ni adalah level kosong sehingga 100, sehingga 200, sehingga 400 tu. Yang dekat atas ni, yang sebelah dia ni, anda boleh letak value Anda letak kurungan percentage dolar, tutup kurungan balik. Itu je. Yang ni je bezanya. Yang ni je saya tambah untuk dapatkan value yang macam ini. Value yang macam ni. Okey. Kita tunjuk contoh lain Contoh lain. Tadi buy kan. Kita tengok. Kat sini ada apa? Buy juga ke? Ni hari lain macam mana saya nak tahu hari lain ni? Okey. Kita tengok H1. H1. Okey. Bila ada line putus ni maksudnya ni hari lain. Okey. So yang kita buat ni adalah hari Jumaat. Okey, ni hari Khamis. Okey, kita tengok kat M15. M15 saya tengok nampak line putus ni. Ni hari lain lah. Okey, saya masuk hari lain. Ni line putus kan hari lain ni. Okey. Tak apa, yang pentingnya kita buat waktu kerja kita pada hari tersebut lah. Pukul 8, 9, 10 tu memang waktu selari. Okey, pergerakan dia selari. Okey, ni M15 juga. Kita tengok dekat sini mana yang keluar? Yang ni keluar. Kan yang ni keluar. So kalau yang ni keluar, ni keluar kan? Keluar pada BB. Dia turun ke bawah kan? Maksudnya kita sell. Tekan je sell. Okey. Bila kita tekan sell, okey, kita tak pula BB.
BB ni macam mana? Macam mana nak letak? Okey, saya tadi kecil sangat saya ambil ni Saya buat kotak senang sikit. Saya buat kotak ni rectangle ni. Saya buat kotak. Yang mana keluar? Okey. Saya buat betul-betul kotak tu cantik sikit. Betul-betul dia punya daripada daripada atas sampai ke bawah. Sekejap saya kecilkan sikit. Tapi kena yang seketul dia tu. Dia ni lah yang keluar kan. Dia ni lah yang keluar. Jadi saya fokus kat dia punya candlestick saja. Okey. Yang ni saya ambil Fibo. Saya tekan tambah ni. Kalau tak perasan saya tekan tambah kat atas ni. Ni tambah ni sebelah satu sampah tu. Okey. So saya cari Fibonacci retracement. Okey. Bila kita nak sell, kita jangan tekan yang F atas sebelah kanan tu. Tu dia bagi tahu kata dia dah get ready. Okey. Kita sentuh bahagian lain. Kita sentuh dekat yang kotak kuning kita area ni. Kita sentuh kat sini contoh. Tak je kat sini, tarik naik atas. Tarik naik atas. Kita nak sell, maksudnya kena tarik naik atas. Kosong ni kena letak yang dekat kotak ni. Senang sikit indikator ni sebab bila pakai handphone, belah kiri atas, belah kanan atas tu dia tertunjuk kita letak kat mana. Okey, tapi kuning tu tak tepat. Saya letak betul-betul tepat dekat dia punya shadow. Okey. Yang 100 ni pula kenakan pada bawah tu. Ni. Bawah yang kotak kuning tu. Shadow dia macam tu. Okey. Bila dia keluar daripada BB, macam saya cakap tadi, bila dia keluar pada BB tadi, ni. Bila dia keluar daripada BB, tengok yang saya tarik tu jangan tengok yang bulat. Bila keluar dari BB, saya akan sell kan. Bila saya sell, okey, sell dekat sini, harga dia 188. Kalau saya ambil profit sampai 187, kita dah dapat 100 point. Ataupun bila kita letak 1 sen, kita dah dapat $1. Kalau kita letak $1, kita dah dapat $100. Macam tu lah kiraan lebih kurang lebih kurang. So apa pun bergantung kepada equity anda. Jangan letak $1 macam saya cakap tadi. Kalau anda hanya deposit $100, letak je 1 sen dulu. 2 sen bagi saya boleh lagi, boleh consider. 2 sen, 1 sen, 2 sen boleh consider untuk $100. Tapi bila anda dah mahir atau pulang pada anda nak letak berapa. Tapi bagi saya, untuk anda praktiskan benda ni, anda letak dulu kecil-kecil. Okey? Fine. Macam mana nak batalkan benda ni kalau katakan dia terbatal? Okey, kita tak pasti contoh katakan dekat sini dia dah keluar. Lepas tu dia terus naik. Adakah kita masih lagi menunggu untuk dia turun? Tak perlu. Bagi saya untuk saya selamatkan equity saya, sebab saya bekerja hari-hari dengan forex. So bila dia dah naik atas dan langgar line yang tengah ni, consider untuk close. Saya close terus. Tak apa, hari ni rugi sikit tak apa. Kita ada hari lain kita untung. Contoh, kalau kat sini kita dah dapat untung, kalau kita boleh hold sampai ke sini 1788 sampai 1785, lebih kurang dalam 30 pip. Lebih kurang dalam 30 pip. 30 pip tu adalah 300 point. Kalau kita tak $1, kita dah dapat $300. Banyak kan? Ini anda kena belajar tentang SNR. Nanti baru anda akan faham kenapa boleh tunggu sampai kat bawah ni. Okey, bagi saya untuk kaedah untuk paling selamat adalah anda ambil daripada anda close, daripada anda sell kat sini, close dia dekat 161 dulu. Itu anda kena praktis yang tu dulu. Okey, sebelum anda pergi lanjut ke bawah ni. Okey, bila dia keluar pada sini, anda dah sell, katakan dia reverse, anda boleh lagi layer dekat 38 ataupun 23. Tapi make sure jangan sampai dia pecah ataupun langgar line tengah ke atas. Okey. Boleh ke saya tunjuk contoh yang lain? Contoh lain Okey, contoh lain. Sikit last. Kat sini macam mana? Apa berlaku hari ni? Ni waktu pagi waktu pagi kita. Okey, kalau tengok dekat sini. Yang ni saya consider tak akan close. Saya tak akan
Kat sini saya consider saya akan loss. Saya akan loss. Mungkin boleh saya profit. Mungkin boleh jadi saya profit. Kan. Kalau tengok macam ni lah, saya cuma bagi tahu. First kali saya akan buat kotak lah, nak bagi anda nampak. Dekat sini. Kotak dia. Yang ni lah kan. Sekejap. Cantik sikit. Yang kotak ni. Kita fokus. Tak maaf lah, saya tak nampak ni. Okey. Yang ni saya tarik sampai sini. Lebih kurang. Kita fokus yang ni. Sebab dia dah keluar dari BB. Yang bawah line yang bawah. Okey. So kita ambil Fibo. Kita tambah Fibo. Kita cari Fibo kat bawah. Nampak Fibonacci retracement. Okey. Bila nak sell, kita kena letak dekat tengah sini. Tarik naik atas. Tarik naik atas. Okey. Yang kosong kita letak dekat yang atas kotak tu. Yang 100 ni, kita adjust sampai dekat bawah kuning tu kotak kuning yang bawah. Okey. Kalau dekat sini, boleh tak kalau kita kotak kuning 100 kat kotak kuning. Okey, fine. Lari sikit. Okey. Lari sikit. Okey. Nampak tak? 100 dekat sini. So, apa yang kita boleh dapat pelajaran kat sini? Nampak tak? Yang ni anda boleh layer. Kat sini bila dah close, yang pukul yang 15 minit dah close. Okey, kat sini anda tak sell kan? Okey, kat sini anda pun dah dapat profit 161. Tapi yang kalau ikut candle yang tengah-tengah ni, anda tak dapat profit lagi tau. Tapi dekat-dekat lah. Tapi bila dia naik reverse balik, kat sini anda boleh layer dekat kawasan 2338 ni anda boleh layer. Okey, lepas tu dia turun balik kan. Dia turun balik, memang dia pecah 161. So dari sini kalau kita tengok daripada first entry, anda tak 1792 ke 1791 adalah dapat 100 pip ataupun 10 pip ataupun 100 point. Kalau letak 1 sen, anda dah dapat 1 dolar. Mudah sangat. Kan nak dapat 1 dolar, nak dapat 100 dolar pun mudah. Okay, yang dekat sini hanya untuk gold saja, Kalau pair yang lain tu boleh, cuma pair yang lain tu sangat-sangat slow lah. Kita nak dapat pagi-pagi payah sikit. Okay, pair gold saja. Okay, fine. Saya rasa dah cukup kot. Tadi buy dah, sell dah kan. Nak cari buy ke? Pagi-pagi je waktu pagi je. Macam ni boleh tak? Macam ni jawabnya. Yang ni adalah saya cancel. Kenapa saya cancel? Yang ni contoh tak apa, kita belajar juga saya buat kotak. Asyik tunjuk profit je kan. Sebenarnya forex ni bukannya kita profit hari-hari, bukan. Tapi cara kita nak manage duit kita tu, supaya tak loss, tak rugi besar. Okey. Kat sini dia dah keluar. Okey, bila dia dah keluar, kita akan sell, kita akan buy. Contoh dekat sini dia dah keluar, kita akan buy kan. Okey, bila kita buy, tapi apa jadi? Dia turun. Kan? Dekat sini kita buy, apa jadi? Dia turun. Okey, dia turun sampai kat mana? Bila dia dah sentuh line tengah, ada close. Jangan nak harap-haraplah dia naik ke atas. Kalau anda biarkan lagi turun ke bawah ni, anda punya equity pun boleh jadi hangus. Bergantung kepada lot yang anda masuk. Lot anda besar, equity anda akan hangus. Kalau lot anda kecil, equity anda akan tinggal separuh. So bagi saya adalah yang terbaik bila anda nampak macam ni, anda buy tapi dia sentuh yang line tengah, tak perlu tunggu lama, terus close. Jangan risau, rezeki ada, hari-hari ada, insya-Allah. Hari-hari ada. Okey, dekat sini pun kita boleh dapat profit, nampak tak? Dekat sini boleh dapat profit juga. Waktu pagi kan, dia dah turun, kita dapat profit kat bawah ni. Yang ni anda cari sendiri Fibonacci, cari sendiri kotak.
anda letak, anda akan dapat profit dalam 161 lebih kurang saya kat sini saya tengok. Okey. Ada praktis, kita kena belajar buat back test kat belakang supaya kita mahir dengan benda ni, supaya ke depan hari ni hari Ahad so tak bergerak kan, supaya ke depan bila kita nampak profit kita ambil, bila kita nampak dia akan loss kita kena cut loss cepat-cepat. Kita jangan biar dan menunggu harapan, tak nak tunggu harapan kat sini jangan anda berharap dengan orang tak sayang anda kena sayang duit anda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.